Muka surat 202. Perenggan mana bang? Perenggan 2. Muka surat 202 perenggan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan ketahui, dan engkau ketahui bahawasanya segala makhluk tiada menyempurnakan janjinya, maka mereka itu makhluk, dan menyusahkan mereka itu terlebih banyak daripada penolong mereka itu. Jadi katanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dulu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala telah mengingatkan kepada kita hamba yang ingin mencari bekalan akhirat. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala telah mengingatkan kepada kita hamba-hamba yang ingin mencari bekalan akhirat dengan melakukan ibadah dengan bersungguh-sungguh. Ketahuilah di antara perkara yang mengganggu, yang menghalang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu adalah dunia yang pertama sekali. Yang mana dunia yang dimaksudkan ialah tiap-tiap sesuatu perkara yang tidak menolong ibadah, tiap-tiap sesuatu perkara yang tidak memberi manfaat selepas daripada kita mati, itulah yang dikehendaki dengan keduniaan. Jadi kalau harta, contohnya harta yang dipanggil dunia ini, harta yang lebih daripada qadar melakukan ibadat, itu namanya dunia. Qadar yang lebih daripada hajat untuk beribadat. Bahkan niat kita mencari dan mengumpul harta tadi itu adalah semata-mata ingin menunaikan keinginan hawa nafsu yang suka, yang seronok dengan memperbanyak-banyakkan harta kekayaan. Sedangkan apa yang kita cari itu tadi adalah telah lebih daripada qadar melakukan ibadat. Maka itu yang dimaksudkan dengan dunia. Adapun harta kekayaan yang menolong kita melakukan ibadat, yang membantu kita mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya dengan adanya wang ringgit tadi, kita boleh naik haji, kita boleh pergi umrah, kita boleh bantu orang fakir miskin, kita boleh mengeluarkan zakat, kita boleh bersedekah. Dan contohnya yang lain, membayar hutang contohnya, ataupun menolong orang yang memerlukan, maka itu tidaklah dipanggil dunia. Adapun harta yang lebih daripada qadar untuk kita melakukan amal ibadat, itulah yang dimaksudkan dengan dunia. Jadi nasihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bagi kita hamba yang kebanyakannya kita telah banyak membuang waktu, kerana waktu kita telah habis digunakan untuk bersungguh-sungguh mencari harta kekayaan yang lebih daripada qadar untuk melakukan ibadat. Ini kebanyakan kita manusia, masa kita habis, tidak ada masa untuk melakukan ibadat, tidak ada masa untuk menuntut ilmu, tidak ada masa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semata-mata waktu kita itu telah kita gunakan untuk mencari harta kekayaan yang lebih daripada qadar untuk melakukan ibadat. Jadi pesanan Al-Imam Al-Ghazali, kenapa perlu kita bersungguh-sungguh menghabiskan masa kita mencari keduniaan yang lebih daripada qadar untuk melakukan ibadat tadi, yang kita sendiri yakin perkara itu suatu masa kita akan tinggalkan semuanya. Alangkah tidak bijaknya, alangkah tidak cerdiknya
tindakan yang sedemikian. Kita habiskan masa, kita habiskan umur, kita habiskan modal yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana bersibuk berbimbang pagi, petang, siang dan malam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang tahun, seumur hidup kita, untuk mengumpul sebanyak-banyaknya harta kekayaan yang akhirnya bila datang kematian kita tinggalkan semua. Akhirnya kembalilah kita kepada Allah dalam keadaan fakir miskin. Kembalilah kita kepada Allah tanpa membawa amalan yang diterima oleh Allah, kerana sewaktu hidup kita tidak ada masa, kita tidak ada waktu untuk menuntut ilmu, yang mana ilmu tadi sangat penting untuk mengesahkan, menjadi panduan dan pedoman untuk kita melakukan ibadat seperti yang disuruh oleh Allah. Kita tak tahu apakah pantang larang yang mesti dijaga sebagai orang yang beribadat. Apakah pantang larang yang mesti kita kena jaga supaya amal kebaikan dan kebajikan yang kita buat itu tidak dibinasakan oleh Allah. Kita mesti kena tahu bagaimanakah syarat-syarat, peraturan-peraturan, pantang larang, undang-undang untuk melakukan ibadat supaya amalan kita itu betul dan diterima oleh Allah. Kita tak ada masa nak belajar. Kita tak ada masa nak belajar. Jadi mustahil dengan tidak belajar kita boleh pandai, kita boleh faham, kita boleh tahu pantang larang melakukan ibadat yang diterima oleh Allah. Mustahil. Kita yang belajar ni pun, kita yang mengaji ni pun belum pasti. Kita yang belajar, yang mengaji ni pun belum tentu lagi kita faham apa yang kita belajar. Bagaimana untuk kita amalkan? Lebih-lebih lagi kalau kita memang tidak ada masa langsung. Lebih-lebih lagi kita memang tak ada masa langsung untuk mengambil tahu tentang ibadat. Kalau solat, kita solat ikut nafsu. Kalau solat, kita solat dalam keadaan kita tak tahu pantang larang syarat rukun solat. Lalu di dalam solat kita membawa benda-benda yang membatalkan solat tanpa kita sedar. Akidah yang salah, keikhlasan yang tidak betul, rukun-rukun yang tidak betul contohnya. Tapi kita mendirikan solat. Ini yang dimaksudkan oleh ulama, barang siapa yang beribadat tanpa ilmu, nescaya amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Rugi kita. Allah bagi kita masa, semua Allah Ta'ala bagi kita masa sama. Satu hari Allah Ta'ala bagi kita seorang 24 jam. Kenapa orang lain pandai menggunakan modal 24 jam tadi, sehingga ada waktu untuk dia mencari rezeki, ada masa untuk dia mendekatkan diri kepada Allah? Kenapa kita tak boleh nak buat macam tu? Kerana tidak lain dan tidak bukan hati kita terlalu tamak haloba dengan dunia. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya demi masa itu manusia itu dalam kerugian. Habis masa kita. Contohnya hari ini, daripada pagi tadi sampailah ke saat ini, apa yang kita gunakan masa kita tadi, kita gunakan apa? Daripada pagi tadi sampai sekarang, apa yang kita gunakan waktu yang Allah bagi kita hari ini? Adakah melakukan ibadat ataupun membuat benda yang lara-lara contohnya, ataupun kita gunakan masa itu tadi untuk melakukan maksiat. Jadi sebagai hamba Allah yang nak selamat balik kepada Allah dalam membawa bekalan amal yang banyak yang diterima oleh Allah, maka janganlah kita menghabiskan masa kita bersibuk berbimbang mencari dunia yang lebih-lebih daripada qadar untuk melakukan ibadah. Jangan. Kerana tindakan yang sedemikian adalah tindakan orang yang tidak berakal. Seolah-olah macam kita tak waras, sedangkan kita diberi kewarasan oleh Allah. Kita tahu nanti kita akan mati. Satu hari pasti kita akan mati. Saudara mara kita banyak yang dah mati, kawan-kawan kita banyak yang dah mati. Maka tak lama lagi sampai giliran kita pula. Adakah amalan yang kita buat ini akan diterima oleh Allah dalam keadaan kita beramal tanpa pengetahuan? Alangkah ruginya. Allah Ta'ala bagi kita masa atas dunia ini supaya mencari rezeki sekian waktu, dan ada sekian waktu yang lain adalah hak untuk ibadat. Tapi kita gunakan segala modal waktu tadi untuk mencari dunia, yang mana akhirnya nanti kita kembali kepada Allah
dalam keadaan tidak membawa bekalan akhirat. Macam mana kita nak musafir di hari kiamat tu besok tanpa bekalan? Macam mana? Cuba kita fikir, cuba kita renung. Orang yang menuntut ilmu pun, yang beramal pun ramai yang gagal. Yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, yang bersungguh-sungguh ibadat pun ramai yang gagal. Adakah kita yang tidak mengambil peduli tentang ilmu dan amal ini akan diselamatkan oleh Allah? Sedangkan orang yang bersungguh menuntut ilmu dan beribadat pun ramai yang gagal. Ramai yang amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Adakah kita yang kita yang tak ambil tahu, yang tak menuntut ilmu ini, yang beribadat ikut suka hati ni, adakah amalan kita akan diterima oleh Allah? Cuba kita fikir baik-baik. Sementara kita boleh berfikir. Laki-laki, perempuan, tua, muda, suami ataupun isteri, pangkatnya tinggi ataupun tidak, cuba kita renung, cuba kita fikir baik-baik. Dengan kewarasan akal yang diberi oleh Allah, orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan beribadat pun ramai yang tidak diterima oleh Allah. Apatah lagi kita yang tak ada masa nak ambil tahu tentang menuntut ilmu dan ibadah. Kalau begitu, kalau contohnya kita bagi jawapan dengan tak belajar, dengan tak menuntut ilmu, pasti akan amalan kita diterima oleh Allah. Kalau begitu, tidak ada faedah Allah Ta'ala mengutuskan Nabi SAW membawa ilmu. Betul tak? Tak payah bawa Rasul, tak payah utuskan Rasul menunjuk jalan. Tak perlu membangkitkan Rasul yang membawa kepada menyebarkan ilmu. Kalau seandainya tanpa ilmu itu, amalan kita pun akan diterima oleh Allah. Jadi kena, mahu tak mahu, kita kena asingkan diri, kena tinggalkan yang namanya dunia, yakni benda yang lebih-lebih tadi. Mahu tak mahu kena. Wajib kita meninggalkan perkara yang lebih-lebih daripada qadar hajat untuk ibadat itu, kerana ia menjadi sebab kita tidak ada masa untuk mencari bekalan ataupun persiapan mati. Ni kita belajar ni persiapan mati ni. Kita mengaji ni persiapan mati ni. Ni kursus nak balik akhirat. Ini bukan kursus haji, ini bukan kursus umrah, ini kursus nak turun dalam liang lahat. Apa yang kita belajar ni semuanya ada hubung kait dengan kehidupan kita selepas mati besok. Jadi kalau kita tak ada masa nak ambil tahu, nak belajar, alangkah malangnya nanti kita menyesal. Bila kita nyawa dah diambil oleh Allah, Allah takkan pulangkan dah kembali, kecuali nanti sewaktu tiupan sangkakala yang kedua tu akan dihidupkan kembali. Itu pun bukan untuk beribadat, tapi untuk menerima balasan ibadat. Jadi gunakan akal kita. Sabar, makna tahan nafsu kita. Tahan nafsu kita, kekang nafsu kita yang sangat-sangat tamak haloba dengan dunia tadi. Dengan dunia tadi. Supaya kita ada masa untuk mencari bekalan mati. Itu satu. Yang keduanya, kita sesungguhnya kita mengetahui bahawasanya makhluk, yakni manusia ni, dia tidak akan menyempurnakan janjinya. Manusia tak akan menyempurnakan janjinya, tidak seperti Allah. Maka jangan sekali-kali hati kita bergantung dengan yang namanya makhluk, iaitu manusia. Kita tumpukan perhatian kita kepada ibadat. Jangan harapkan balasan baik daripada manusia. Jangan harapkan balasan baik daripada isteri dengan ibadat yang kita buat. Jangan harapkan balasan baik daripada suami dengan ibadat yang kita buat. Contoh, kalau isteri dia berkhidmat dalam rumah tangga, jangan harapkan balasan baik daripada suami, kerana suami kita itu makhluk. Dia tak sempurna, dia lemah, dia dhaif, dia juga bergantung kepada Allah. Begitulah juga suami. Jangan sekali-kali kita menunaikan tanggungjawab memberi nafkah kepada anak isteri kita dengan mengharapkan balasan baik daripada anak isteri kita, kerana mereka juga makhluk manusia yang tidak boleh menyempurnakan janji. Jadi akibat daripada kita salah meletakkan
niat dan tujuan kita membuat amal kebaikan tadi, kita gantungkan hati kita kepada makhluk supaya makhluk tadi membalas kebaikan kita. Inilah yang menjadi sebab kita selalu kecewa. Kita kesal dengan kebaikan yang kita buat. Kesal jadi suami, kesal jadi isteri, sebab perbuatan baik kita tidak dibalas dengan kebaikan. Itu salah kita. Allah memerintahkan kita supaya meletakkan keyakinan kita kepada Allah. Allah pasti menunaikan janji. Setiap amal soleh yang kita buat, daripada sebesar-besar sampai sekecil-kecil, kalau hati kita itu mengharapkan balasan baik daripada Allah, pasti kita akan dapat balasan baik daripada Allah, walaupun kebaikan kita yang kita buat terhadap makhluk tadi tidak dihargai, tidak dibalas dengan kebaikan. Cukup dalam hati kita meyakini setiap pengorbanan yang aku berikan dalam kehidupan aku terhadap orang lain dalam rumah tangga, pasti akan diberi balasan oleh Allah. Jadi tidak ada masalah kalau orang lain tak membalas dengan kebaikan. Tidak ada masalah kalau kebaikan seorang isteri tadi contohnya tidak dihargai oleh suami. Kerana si isteri pasti akan mendapat janjian balasan baik daripada Allah. Begitulah juga suami. Tidak menjadikan dia seorang suami yang menyesal dengan pengorbanannya, kerana dia yakin setiap setiap amal kebaikan, kebajikan, contohnya dia mencari nafkah, memberi nafkah, menanggung perbelanjaan dan sebagainya, itu pasti akan diberi balasan baik oleh Allah. Cukup itu yang akan menggembirakan hati dia. Nampak tak tu kenapa pentingnya ikhlas dalam ibadat? Nampak tak betapa pentingnya keikhlasan dalam ibadat tadi? Waalaikumsalam. Kenapa pentingnya keikhlasan dalam ibadat? Sebab keikhlasan dalam ibadat itu, barang siapa yang ikhlas dalam ibadatnya, insya-Allah dia tidak akan kecewa dengan manusia. Dia tak akan kecewa dengan manusia. Jadi perbaiki. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi perbetulkan balik hati kita. Perbetulkan balik hati kita, niat kita membuat kebaikan, sama ada dalam rumah tangga ataupun kepada masyarakat. Kita tolong orang tadi, kenapa? Apa tujuan kita tolong orang? Adakah nakkan balasan baik ataupun balasan baik, ataupun mengharapkan balasan baik daripada Allah? Kalau kita mengharapkan balasan baik daripada orang, pasti kita akan kecewa. Pasti kita akan kecewa. Jadi perbetulkan balik qasad kita. Sebab tu wajib yakin dalam hati ini. Yakin yang mana Allah pasti akan menyempurnakan janjinya. Apa yang Allah nak bagi kepada kita yang berkorban tadi tu jauh lebih baik daripada apa yang manusia nak bagi kepada kita. Apa yang Allah nak bagi kita di hari kiamat besok jauh lebih berlipat kali ganda baiknya, untungnya, seronoknya, bahagianya, kekalnya daripada apa yang manusia boleh bagi kepada kita. Contohlah, kita sebagai isteri mengharapkan balasan baik daripada suami dengan khidmat yang kita buat dalam rumah tangga. Selama mana suami kita boleh bagi kebaikan kepada kita? Akhirnya dia mati nak? Mati. Nampak tak? Akhirnya dia mati. Maknanya kebaikan daripada suami kita tu akan ada kesudahannya. Jadi kalau kita nak kecewa dengan sebab balasan baik yang akan ada kesudahan tu tadi, maknanya kita tak cerdik. Yang sepatutnya kita sedih kalau kita tidak memperolehi balasan baik yang berkekalan daripada Allah. Ini yang sepatutnya kita kena takut, risau, sedih. Kalau sekadar balasan baik daripada makhluk yang seketika itu, yang kita tak dapat itu, kita rasa kecewa dengan kebaikan yang kita buat, sesungguhnya itu kesalahan kita. Istighfar banyak-banyak, bertaubat kepada Allah, kerana kita yang salah meletakkan tujuan dan niat kita melakukan kebaikan. Betulkan balik.
betulkan balik. Orang tak nak balas baik, tak apa, aku pasti akan dapat balasan baik daripada Allah. Suami tak hargai, tak ada masalah, aku akan dapat balasan syurga daripada Allah. Anak-anak tak hargai kita, tak ada masalah, kerana Allah akan memberi balasan yang jauh lebih berlipat kali ganda. Ini ilmu tasawuf, nak didik hati kita supaya berakhlak. Hati yang mengharapkan balasan baik daripada manusia itu adalah hati yang tidak berakhlak, hati yang tak ada akhlak, hati yang tidak ada akhlak. Kerana kita mempersembahkan amal kebaikan kita untuk mengharapkan balasan baik daripada makhluk yang sama seperti kita. Jadi betulkan balik. Betulkan balik. Mudah-mudahan Allah bagi taufik. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Baik. Maka mereka itu, menyusahkan mereka itu terlebih banyak daripada menolong mereka itu. Manusia ni, yang nama manusia ni, menyusahkan kita daripada ibadat lebih banyak daripada membantu kita beribadat. Manusia ni nak tolong kita beribadat tu lebih sedikit daripada nak menyusahkan. Banyaknya menyusahkan ibadat daripada yang nak menolong kita beribadat. Kita tengok berapa ramai suami yang boleh menolong isterinya mendekatkan diri kepada Allah. Berapa ramai yang suami tak mempedulikan amal ibadat ilmu isteri dan anak-anak dia. Tak ramai. Banyaknya suami yang tak pedulikan tentang amal ibadat anak isteri. Ini dalil yang nak menolong kita mendekatkan diri kepada Allah tu sangat-sangat sedikit daripada yang nak menyusahkan kita daripada beribadat. Isteri, berapa ramai isteri yang nak tolong suaminya mendekatkan diri kepada Allah. Banyak yang menyusahkan suaminya nak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan kita masukkan diri kita dalam golongan tadi tu. Jangan kita masukkan diri kita dalam kelompok manusia yang menyusahkan orang lain untuk beribadat. Kita kena jadi, kalau suami, jadikan diri kita suami yang banyak menolong isteri kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita isteri, jadikan diri kita isteri yang banyak menolong suami supaya mendekatkan diri kepada Allah. Begitu. Kalau kita sebagai kawan-kawan, jadikan kita kawan-kawan dan rakan-rakan yang membantu orang lain boleh mendekatkan diri kepada Allah daripada menyusahkan rakan-rakan kita yang lain daripada beribadat. Kerana itu manusia tadi. Itulah manusia. Banyak menyusahkan daripada menolong, nak mendekatkan diri kepada Allah. Ramai yang tak setuju dengan amal soleh yang kita nak buat. Ramai yang tak suka dengan amal kebaikan yang kita buat. Yang setuju dengan kebaikan yang kita buat tadi sangat-sangat sedikit nak bandingkan dengan yang tidak setuju. Sedangkan kita nak membuat benda yang diperintah oleh Allah. Kita nak buat benda yang diperintah oleh Allah. Tapi sedikit sangat orang yang seronok, yang suka, yang setuju, yang redha dengan kebaikan yang kita nak buat berbanding dengan yang tak seronok, yang tak suka, yang tak setuju. Betul ke tidak? Cuma kita tengok sekeliling kita. Kadang-kadang kita nak buat benda baik, ramai yang tak setuju. Padahal yang kita nak buat baik tadi bukan benda yang menyalahi syariat. Tapi oleh kerana benda tu tak muafakat dengan kehendak nafsu dia, maka dia tolak, dia lawan, dia halang, dia ganggu. Itulah yang namanya manusia. Jadi awal-awal kitab lagi, Imam Ghazali dah ingatkan kepada kita, perjalanan yang kita nak lalui ni, jalan ibadat ni, terlalu banyak halangan, dugaan, cabarannya. Jadi jangan kita terperanjat. Jangan kita terperanjat. Kenapa payah sangat? Kenapa banyak manusia tak suka? Kenapa? Dah memang ini perjalanannya nak mendekatkan diri kepada Allah. Imam Ghazali dah pesan daripada awal lagi. Kita ni kena ambil tahu yang ibadat ni bukan jalan seronok. Nabi pun dah pesan dulu dalam hadis yang sebelum. Nabi dah bagi tahu, hati-hati, jaga-jaga. Syurga itu dikelilingi oleh benda yang menyakitkan.
Syurga itu dikelilingi, dipagari oleh benda yang menyusahkan, yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Mau tak mau kena lalu jalan ni kalau nak sampai ke syurga Allah. Mau tak mau kena lalu. Jangan kita ingin, jangan kita impikan, jangan kita khayalkan nak masuk syurga ni kita akan jalan melalui jalan yang seronok. Tidak. Itu sahaja jalan dia. Ada satu jalan lagi yang penuh dengan keseronokan. Ramai orang akan suka dengan kita, ramai orang akan setuju dengan kita. Tak ada yang akan halang kita. Kalau halang pun boleh jadi sedikit. Yang setujunya ramai. Iaitu mana? Jalan satu lagi, menuju ke neraka Allah. Nak menuju kepada neraka Allah ni, jalan dia sangat-sangat seronok. Sangat-sangat seronok. Walaupun dalam perjalanannya tadi seronok, tapi akhirnya akan bertemu dengan api neraka selama-lamanya. Berbanding dengan jalan nak ke syurga tadi, perjalanannya penuh dengan benda yang menyakitkan, menyedihkan. Korban harta, korban nyawa, korban perasaan, korban macam-macam lagi. Korban kepentingan diri. Kadang-kadang korbankan maruah diri. Orang fitnah kita, orang aibkan kita, orang umpat kita. Tapi dalam perjalanan yang menyakitkan tadi, akhirnya akan sampai kepada suatu tempat yang tidak akan ada kesusahan selama-lamanya. Sebab tu kita kena saling menasihati agar banyak-banyakkan bersabar. Itu je jawapan dia. Banyakkan bersabar. Jangan berputus asa dalam perjalanan ni. Kalau kita berputus asa, kita tak akan sampai ke sana. Kalau kita berputus asa, tak sanggup melalui kesusahan ni, kita tak akan sampai ke sana. Wal'iyadzabillah min dzalik. Sebab tu kita kena berjamaah. Kena ada tolong-menolong, memberi semangat, memberi nasihat, supaya yang lemah, yang dhaif tadi tu jadi semangat, tidak berputus asa. Dah kita manusia. Sebab tu kena berhajat, bergantung hati sungguh-sungguh dengan Allah. Sebab tak ada lain yang boleh menyelamat dan membantu kita kecuali Allah. Minta sungguh-sungguh, ya Allah berilah kekuatan, ya Allah. Sesungguhnya aku lemah, aku dhaif, aku tak kuat, ya Allah. Tak ada orang lain boleh menyelamatkan aku. Tidak ada orang lain yang boleh memberi kekuatan pada hati aku melainkan Kau, ya Allah. Tolonglah. Tolong, minta sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh dalam sembahyang kita tu, waktu sujud yang terakhir tu, minta sungguh-sungguh, minta tolong sungguh-sungguh dengan Allah. Susah, ya Allah, perjalanan ni. Susah nak jadi suami yang baik ni, ya Allah. Susah nak jadi isteri yang baik ni, ya Allah. Tolonglah. Bagilah taufik supaya aku tak berputus asa. Minta. Kadang masalahnya kita tak nak minta. Kita sombong dengan Allah. Kita berasa macam kita kuat. Kita rasa macam kita hebat. Tak nak minta tolong. Sedangkan Allah Ta'ala dah tawarkan diri. Mintalah pertolongan. Pasti Dia akan memberi pertolongan. Tapi kita sombong. Kita berasa macam kita ada kekuatan, kehebatan. Kita berasa macam ilmu kita ni boleh menyelamatkan diri kita. Dah. Ilmu yang ada pada diri kita ni juga makhluk Allah. Jadi jangan sekali-kali mengalah. Jangan mengalah. Ingatkan kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala sebutkan. Ingatkan kelebihan-kelebihan. Inilah, kena yakin aku sedang berada di jalan yang sebenar. Aku sedang berada di jalan yang sebenar, jalan lurus. Itulah jalan lurus yang kita minta dalam solat tu. Jangan kita ingat jalan lurus yang kita minta dalam solat tu macam highway tu. Highway tu. Tak ada halangan. Kalau bawa boleh laju je, tak ada halangan apa-apa. Bukan tu. Highway yang kita nak lalu ni, jalan lurus yang dimaksudkan, yang nak menyampai kepada syurga ni, penuh dengan benda yang menyakitkan kita. Menyakitkan kita. Penuh dengan benda yang kita tak suka. Penuh dengan benda yang kita benci. Tapi terpaksa kena lalui. Kalau nak sampai ke negeri yang tidak ada
kecelakaan. Kalau nak sampai situ, kalau nak sampai di suatu tempat yang tidak ada masalah itu, kena jumpa dulu jalan yang penuh dengan masalah. Kita takkan dapat benda yang kita kasih, melainkan kita kena jumpa benda yang kita benci terlebih dahulu. Kita takkan dapat benda yang kita kasih, melainkan kita mesti berjumpa dengan benda yang kita benci terlebih dahulu. Baru insya-Allah kita akan dapat benda yang kita kasih. Syurga tadi tu contoh. Syurga ni benda yang kita nak, benda yang kita kasih, benda yang kita sayang, benda yang kita dambakan. Sebab di situ tempat yang penuh dengan kenikmatan, keselamatan, kebahagiaan, kekayaan yang bersifat kekal. Tapi ingat, kalau nak situ, kena jumpa benda yang kau benci terlebih dahulu. Mau tak mau, kena lalui. Sebab tu je satu jalan. Tak ada jalan pintas. Tak ada jalan pintas. Kalau orang tanya, ada tak satu jalan yang aku nak jalan, yang mana perjalanan ni seronok, tak ada masalah, tak ada halangan, tak ada gangguan, dan jalan ni akan menyampaikan aku kepada syurga? Jawabnya tidak ada. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik dalam hati dan kepala kita. Ingat baik-baik. Takkan ada jalan yang aman untuk menyampaikan diri kita kepada syurga. Tu je satu jalan yang penuh dengan dugaan, halangan, gangguan, cabaran. Maka sabar, minta tolong dengan Allah. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Yakin Allah Ta'ala maha memberi pertolongan kepada kita. Yakin Allah Ta'ala maha memberi pertolongan kepada kita. Baik. Kemudian katanya musannif, sebab tu jangan pedulikan manusia yang tak faham dengan ibadat. Jangan pedulikan manusia yang tak faham dengan apa yang kita nak buat, sedangkan apa yang kita nak buat itu perkara yang dipuji oleh Allah. Jangan pedulikan manusia. Manusia ni bukan orang lain. Kadang-kadang yang dimaksudkan dengan manusia yang mengganggu ibadat ni ahli keluarga kita sendiri. Ahli keluarga kita sendiri. Kadang-kadang suami kita sendiri, kadang-kadang isteri kita sendiri, kadang-kadang ibu bapa kita sendiri, kadang-kadang anak-anak kita sendiri, kadang-kadang adik-beradik kita sendiri, kadang jiran-jiran kita sendiri, kadang-kadang kawan-kawan kita sendiri. Ini yang dinamakan makhluk tadi. Makhluk ni bukan orang jauh dah. Biasanya manusia yang menjadi penghalang ibadat kita ni adalah makhluk yang kita kenal. Biasanya yang menghalang, yang mengganggu ni dalam perjalanan ibadat ni adalah manusia yang kita kenal. Orang dekat Amerika tu kita kenal tak? Tak kenal. Ada tak dia ganggu kita? Dia tak ganggu kita nak semayang, nak tutup aurat, dia tak ganggu. Yang ganggu kita nak tutup aurat, nak mengaji ni orang yang kita kenal. Itulah dia. Orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita. Nak buat macam mana? Itulah dia jalan ibadat. Itulah dia jalan ibadat. Sabarlah. Sabar. Kalau betul sabar, nanti kita akan sampai di suatu tempat yang tidak ada masalah dah. Cukuplah dulu berpenat-penat dalam masalah selama 60 tahun, 70 tahun, menghadap pelbagai masalah. Tapi berkah daripada kesabaran tadi, dia duduk sampai kepada suatu tempat yang tidak ada sebarang masalah selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian, maka hendaklah engkau tinggalkan mereka itu. Tinggalkan manusia. Maknanya jangan pedulikan manusia yang tak faham dengan ibadat tadi tu. Pedulikan. Jangan jadikan dia satu masalah yang menghalang kita untuk terus dekat dengan Allah. Jangan.
Jangan jadikan mereka itu sebagai halangan ataupun masalah yang menegah diri kita untuk terus dekat dengan Allah. Jangan. Pedulikan, abaikan. Tu cara. Ini Imam Ghazali sedang didik kita lah ni. Contohnya, kalau kita jadikan masalah macam mana kita ni banyak manusia tak suka dalam ibadat ni, jawapan dia pedulikan. Jangan kau ingatkan orang tak suka. Memang kita akan putus asa. Orang tak suka. Mana kita nak lari daripada orang ni? Mana-mana ada orang. Jadi pedulikan. Jangan jadikan masalah untuk kita terus dekat dengan Allah. Jangan jadikan manusia yang tak suka dengan ibadat yang kita nak buat ni satu masalah untuk kita terus melangkah mendapatkan redha Allah. Sehingga kita tarik diri. Alangkah tidak cerdiknya kita. Alangkah tak cerdiknya kita disebabkan manusia yang macam ni tadi. Kita tarik diri daripada nak duduk berada di jalan Allah. Alangkah tak cerdiknya kita. Sedangkan yang nak memberi nikmat tadi bukan manusia tetapi Allah. Kenapa dengan sebab mereka kita nak berhenti daripada beribadat? Kenapa disebabkan oleh mereka kita nak tarik diri daripada nak berusaha menjadi suami yang baik, nak menjadi isteri yang baik? Kenapa dengan sebab manusia tadi kita nak tarik diri, nak mendapatkan redha Allah Ta'ala tu? Kenapa? Alangkah tidak cerdiknya kita. Kena sabar banyak-banyak. Kalau kita putus asa, kita akan bertemu dengan penyesalan yang kekal selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kena saling berpesan dengan kebaikan, saling memberi nasihat. Maksudnya kita ni kena saling memberi nasihat, kena saling memberi ingatan, nasihat, dan saling mengingatkan sabar. Bagi nasihat, kemudian sabarlah. Bagi nasihat, sabarlah. Itu yang Allah perintahkan kepada kita. Sabarlah. Bagi nasihat, kemudian pesan, sabarlah. Sekejap aja lagi. Sekejap ajalah lagi akan sampai tempat itu. Mati kita ni dekat sangat. Mati kita ni dekat sangat. Orang soleh, orang solehah, orang yang bertakwa, orang yang sabar tadi tu, dia dengan kesenangan syurga tu dekat sangat. Yang memisahkan dia dengan kesenangan syurga itu adalah mati tu. Mati itulah yang memisahkan dia daripada kesenangan syurga. Mati tadi dekat sangat ni. Jadi orang yang soleh, orang yang soleha, orang yang sedang berjalan di jalan Allah ni sabarlah. Sebab syurga tu sebelah sana saja. Syurga tu sebelah sana saja. Yang dipisahkan oleh kematian tadi tu. Yang mana kematian ni akan datang bila-bila masa saja. Bila datangnya kematian, nisbah kepada orang soleh soleha tadi, bila datangnya mati, itu suatu kegembiraan bagi diri dia. Sebab tu kata ulama, orang yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, yang hatinya mulia ni, mati terkejut itu suatu perkara yang sangat menguntungkan diri dia. Mati terkejut ni, di sisi orang soleh, soleh bertakwa ni, adalah suatu kebaikan, keuntungan untuk diri mereka. Tetapi sebaliknya, mati terkejut ini suatu kecelakaan yang sangat dahsyat untuk orang yang tidak takut kepada Allah. Jadi usaha sabar. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan tadi. Bila sampai sahaja malaikat maut datang, bukan sekadar nak mencabut nyawa,
tapi memberi khabaran yang baik kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan di sekadar datang nak cabut nyawa, nak mengkhabarkan khabar gembira. Alangkah bertuahnya, alangkah tidak sia-sianya kesabaran dia selama ni. Puas hati, dia akan dapat balasan yang sangat-sangat memuaskan hati dia. Sebab tu dia kata apa? Radhiyallahu ta'ala anhum wa radu anhu. Allah Ta'ala redha kepada hamba dengan asbab amal soleh yang dilakukan oleh hamba, dan hamba tadi redha dengan Allah terhadap balasan syurga yang diberi oleh Allah. Sabarlah. Tu je nasihat yang kita boleh bagi, sabarlah. Dah memang ini jalan dia. Adakah kita tak beriman? Kita beriman. Adakah kita tak yakin apa yang Nabi bagi tahu? Yakin. Inilah dia, sabarlah. Jangan kita jadi asbab orang lain putus asa, jangan. Kita kena bagi nasihat, sabarlah, ini dugaan. Awak orang yang istimewa di sisi Allah. Tengok sejarah bagaimana Allah perlakukan kepada orang-orang yang ada kedudukan istimewa di sisi Allah. Macam mana perjalanan hidup dia. Nabi SAW tu apa yang tak jadi, apa yang tak berlaku, apa yang tak baginda alami dalam kehidupan dia. Orang kata dia gila, orang kata dia ahli sihir, orang kata dia macam-macam. Sedangkan dia kekasih Allah. Jadi memang padan patut yang kita yang bukan kekasih Allah ni, pendosa, pemaksiat ni, memang padan pun kalau orang hina, orang keji, orang maki kita, memang kena dan layak pada tempatnya. Sedangkan Nabi SAW makna menghadapi tomahan, celaan yang jauh lebih dahsyat daripada kita lagi. Tapi itulah tanda-tanda dia orang yang istimewa di sisi Allah. Kita kena selalu ingat macam tu. Bahawa kita ada kekuatan. Jangan kita berasa malang. Kenapa berat sangat ujian? Jawabnya sebab kau nak dijadikan kekasih Allah. Sebab Allah nak jadikan kamu kekasih Allah. Sebab tu Allah bagi ujian yang berat. Makin berat ujiannya, menunjukkan makin tinggi darjat yang nak dinaikkan oleh Allah. Begitu. Kena yakin. Kalau tak, kita akan jadi putus belahlah, malah. Habislah, tak dapatlah tadi. Besok orang lain duduk dalam nikmat syurga yang berkekalan, kita menyesal. Kalau aku tahu dulu, aku tak putus asa macam ni. Habis. Tapi dah terlambat dah. Sebab tu jangan menyerah. Jangan mudah-mudah menyerah diri. Jangan. Itu yang Nabi kata perang yang lebih dahsyat daripada perang Badar lagi. Inilah dia. Ni yang sedang kita lalui ni. Peperangan yang takkan berhenti sampai kita mati. Kena mujahadah, kena lawan, kena sabar. Sebab kalau perang Badar tu ada rehat dia. Betul tak? Ada rehat. Ada masa kan perlu bom, ada masa tak ada perlu. Tapi perlu ni yang peperangan dalam ibadat ni Arif tak berhenti-henti. Itulah dia jalan ibadat. Kita nakkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, betul tidak? Kita sendiri minta, ya Allah bagilah aku, jadikanlah aku kekasih Engkau, jadikanlah aku orang yang Kau sayang. Inilah dia. Ini dalam proses lah ni. Inilah proses dia. Allah nak bagilah apa yang kita minta tu. Nak jadi orang yang dekat dengan Allah, nak jadi kekasih Allah, nak mendapat syurga Firdaus, nak begini dan nak begitu. Inilah proses dia. Kemudian katanya musannif lagi, maka hendaklah engkau tinggalkan mereka itu
dan bercampur-campur dengan mereka itu pada barang yang tiada memberi faedah akan dikau, melainkan pada pekerjaan yang tidak dapat tiada daripadanya yang memberi manfaat dengan kebaikan mereka itu. Maknanya manusia ni jangan campur dengan manusia pada hal-hal yang tidak baik. Adapun di dalam hal-hal kebaikan yang mendatangkan manfaat akhirat, maka campurlah manusia. Campurlah manusia. Adapun di dalam hal-hal yang tidak baik, yang tidak menguntungkan akhirat, maka jangan campur. Tinggalkan manusia. Adapun dalam hal-hal kebaikan, campur. Dan engkau jauhkan kejahatan mereka itu, dan engkau jadikan sahabatmu itu bagi mereka yang merugikan bersahabatmu akan dia. Cari orang-orang yang kita berkawan dengan dia yang boleh mendatangkan faedah akhirat. Berkawan dengan orang-orang yang boleh menolong akhirat. Dekatkan diri dengan orang-orang yang boleh mengingatkan kita. Rapat dengan orang-orang yang boleh memberi ilmu, nasihat kepada kita. Dan tiada menyesal atasmu duduk berkhidmat akan dia, dan berjinak-jinak engkau dengan kitabnya, dan engkau jauhkan kejahatan mereka itu, dan engkau jadikan sahabatmu itu bagi mereka yang tiada merugikan bersahabatmu dengan dia. Maksudnya siapa ni? Allah. Lepas tu ada ulama kata bersahabatlah dengan Allah. Bersahabatlah dengan Allah, berkawanlah dengan Allah, bersahabatlah dengan Allah. Apa maksud tu? Beribadahlah kepada Allah, kerana dia takkan mengecewakan kita. Dia akan memberi apa yang kita nak. Dia berkuasa memberi sesuatu. Dia boleh mengelakkan diri kita dari dan sebagainya, kerana dia memiliki kekuasaan. Tidak seperti manusia. Tak seperti manusia yang tak boleh memberikan apa-apa pada diri kita pada hakikatnya. Tiada menyesal atasmu duduk berkhidmat akan dia. Maknanya kalau kita beribadat, kalau kita membuat apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang, itu maksud khidmat tadi, tidak akan merugikan diri kamu. Tidak merugikan. Kamu berusaha menjadi isteri yang salihah, isteri yang taat, lalu tidak dihargai, lalu tidak disukai oleh orang sekeliling, jangan risau. Jangan risau. Teruskan menjadi isteri yang salihah, yang bertakwa. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan apa yang kamu buat. Tidak mensia-siakan apa yang kamu buat. Kamu tak akan rugi. Berusaha menjadi isteri yang bertakwa, yang salihah, yang taat kepada suami, kamu tak akan rugi. Walaupun manusia tak suka dengan kamu, walaupun adik-beradik, ipar dua yang tak serupa dengan kamu, kamu jangan risau. Kerana apabila kamu berusaha menjadi isteri yang taat kepada suami, sebenarnya kamu sedang berusaha menjadi hamba yang taat kepada Allah. Dan berjinak-jinak engkau akan kitabnya. Makna dekatkan diri dengan kitab Allah, dekatkan diri dengan Al-Quran. Dekatkan diri dengan Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu yang ada dari dalam Al-Quran. Belajar agama. Jadikan menuntut ilmu itu teman kita. Jadikan majlis ilmu itu sahabat kita, kawan kita. Dan melazimkan engkau akan dia, akan kitab Allah. Jangan tinggalkan, jangan jauhkan diri daripada Al-Quran. Jangan tinggalkan, jangan jauhkan diri daripada Al-Quran. Belajar Al-Quran. Yang tak pandai, belajar Al-Quran. Yang tak pandai baca, ngaji daripada bawah. InsyaAllah pandai. Jangan malu, jangan segan nak belajar Al-Quran.
Maka adalah engkau itu dalam tiap-tiap kelakuan melihat daripadanya tiap-tiap keelokan dan kelebihan daripada kurnianya, dan engkau dapat akan dia pada tiap-tiap kedatangan kepayahan di dalam dunia dan akhirat. Kau akan dapat kebaikan meskipun yang datang kepada kau tadi kebaikan ataupun keburukan. Kau akan dapat kebaikan dengan sebab apa tadi, cara hamba tu tadi mengatasi rintangan, halangan daripada dunia dan makhluk tadi seperti yang disuruh oleh Allah. Pasti kau akan dapat kesenangan, kebahagiaan. Sama ada kau dapat nikmat pun kau akan dikasihi oleh Allah, kau duduk dalam ujian bala pun kau dikasihi oleh Allah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha tajidhu amamaka haitsu tajahta. Pelihara olehmu akan Allah, maknanya pelihara perhubungan kita dengan Allah, jaga perhubungan kita dengan Allah, zahir dan batin. Zahir kita taat kepada Allah, batinnya juga taat kepada Allah. Itu maksud pelihara perhubungan dengan Allah. Bukan sekadar zahirnya saja taat, tapi batinnya tidak. Kena taat zahir dan batin. Jauhi maksiat zahir dan maksiat batin. Jaga perhubungan dengan Allah ni. Jaga baik-baik perhubungan dengan Allah ni. Nescaya engkau akan dapat di hadapanmu. Nescaya engkau akan dapat dia di Allah di hadapanmu sekira-kira engkau berhadap. Maksudnya apa tu? Ini hadis mutasyabihat ni. Bukan bermaksud berhadap tu bila engkau beramal soleh, taat kepada Allah zahir dan batin, kau akan dapat Tuhan duduk di depan kau. Bukan maksud begitu. Ini hadis mutasyabihat. Maksudnya orang yang mentaati perintah Allah zahir dan batin ini akan senantiasa duduk dalam bantuan pertolongan Allah. Apa sahaja, duduk dalam apa situasi, dia akan sentiasa dibantu, ditolong oleh Allah. Itu maksudnya. Bukan maksud bila kita mendekatkan diri Allah ada depan kita. Bukan, na'udzubillah. Kita ngaji tauhid, jaga. Allah Ta'ala itu maha suci daripada bertempat berpihak. Ini ayat mutasyabihat. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu kita pada malam ini, mudah-mudahan dikabul, diterima oleh Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan tuan pengarang kita dan tuan penterjemah kita, yang mudah-mudahan kita mendapat barakahnya semuanya insya-Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur yang berkah, diberi rezeki yang halal yang luas lagi berkah, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, diberi kesabaran yang kuat, istiqamah tanpa mengalah untuk terus menjalani jalan yang penuh dengan cabaran ini, sehingga kita sampai kepada apa yang kita maksudkan dengan ibadah, iaitu mendapat keredaan Allah. Mudah-mudahan dikabulkan segala doa hajat yang tersurat, yang tersirat, yang baik-baik yang ada di dalam hati kita, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang soleha, keturunan yang soleh, yang soleha, yang bertakwa. Mudah-mudahan akan ada daripada keturunan kita anak cucu cicit kita yang dilantik oleh Allah menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang diuji dengan kesakitan, kepayahan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi dan pelbagai, mudah-mudahan Allah membukakan jalan-jalan kelepasannya dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkatan salawat-salawat yang dibacakan. Mudah-mudahan kita mendapat bantuan dan pertolongan Allah dan kelepasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya mereka akan dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah. Allah Ta'ala akan membukakan jalan-jalan kelepasan bagi mereka tadi. Siapa? Wa may yattaqillaha. Siapa-siapa yang takut kepada Allah, nescaya dia akan senantiasa mendapat bantuan dan pertolongan daripada Allah, daripada pihak yang tidak disangka-sangkakan, daripada pihak yang kita tak tahu daripada mana datangnya pertolongan Allah. Itu kelebihan yang Allah kurniakan kepada orang yang benar-benar takut, gerun, malu kepada
Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita semua. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Masuk untuk dia masuk hospital bukan sekarang mau sudah cuma dia anxious aku celaru lepas itu jadi Nasrul tak Tolong apa? tak tolong doa kawan tu dia nak Ustaz. Oh, insya-Allah. Masuklah sekali tadi. Insya-Allah. Masuklah sekali. Insya-Allah. Waalaikumsalam. Mana makcik air tadi? Ni ya? Astagfirullah. Siapa? Zul. Dia kat Kelantan. Oh, Abang Zul. Yelah, Abang Zul kita. Dia tak dia kawan-kawan dia. Dia punya sahabat. Alaihissalam. InsyaAllah kawan-kawan yang mengaji secara online, pukul 10.45 kita ada kelas. 10.45 kita ada satu kelas lagi, insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berehat dulu. Berehat dulu. Pukul 10.45 ada satu kelas lagi. 10.45 ada kelas lagi, insya-Allah. Astagfirullahaladzim. Boleh. Boleh angkatlah ni. Boleh angkat. Boleh. Makcik apa nama? Jaleha binti Hasan. Jaleha. Jaleha Binti Hasan. dia kalau dah bapak betul alias tu. Dulu pada ayah kan. Itulah Jaleha binti Hasan. InsyaAllah. Dalam 7,000 dia tadi. Boleh dapat tinggi. Jangan main ni. Kalau yang tu dia pakai dia cakap dia orang pakai lain. Kalau dia orang datang lain ni. Nanti dia Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa Ada satu air special. nama dia dia tu. Tak tahu dia untuk satu lagi seekor ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar. Bismillah wa ala barakatillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis samai wa Bismillah wa ala barakatuh. Bismillah syifa fi jahi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemput dulu. Jemput dulu. Kang saya potong kemudian.